Saya boleh cakap, okey, dalam kedai ni saya boleh cakap 100% tinggal untung saya. Kalau saya kata lelong pun harga saya boleh bagi diskaun 50%. 100% satu kedai ni semua tinggal gaji saya. Daripada modal yang saya mula-mula naik tu 16,000 atau hutang kita hutang member tu. Jadi member punya hutang pun kita dah settle apa semua. Kalau kau pandai manage, insya-Allah benda ni boleh. Zaman tu kira zaman kejatuhan saya lah. Dalam saya berniaga kedai makan, kita dah drop, dah jatuh, dah apa. Ada member lah suggestkan sebab dia nampak saya suka pakai bundle. Jadi dia kata okey, baik kau berniaga bundle je lah. Start daripada tu saya modalkan dengan barang 300 lebih. Saya jual topi bundle. Itu pun atas daripada pinjaman duit daripada kawan lah. Kita cakap masa tu memang saya dah jatuh, drop habis. Memang kata orang zaman-zaman memang teruk lah. Jadi member bagi pinjam sikit, saya berniaga topi. Start daripada berniaga topi itulah yang saya nampak perniagaan bundle ni bukan satu perniagaan yang kata orang sekadar pakai barangan yang terpakai, yang bekas orang, tak. Saya nampak benda tu dia boleh maju ke depan lah. Kita jumpa macam-macam orang. Orang yang tidak ada duit, orang yang berduit, yang kadang-kadang kita nampak, alamak kan, kesiannya budak bundle ni kan. Orang nak pakai bundle, tak ada duit, kita tengok anak sampai 10 orang. Tapi nak pakai, nak tukar pakaian lah. Dia orang cik bandel. Sebab saya pun rasa, adik-beradik saya 10 orang. Saya bukan golongan daripada keluarga yang kaya. Saya daripada anak Felda. Kat situ, bila orang tua saya bagi duit, kadang-kadang kita bagi duit untuk beli baju-baju ke apa, saya rasa bundle lah yang sesuai untuk saya, yang saya boleh pakai dan saya boleh dapat barang original. Itu yang start saya pakai lah, pakai daripada sekolah dulu. Tapi bila start saya dah berniaga, saya tengok perniagaan bundle ni bagus. Bila saya berniaga topi tu, satu hari saya berniaga, saya modal dengan 300. Saya jual pun barang tu tak mahal masa tu, lebih kurang dalam RM10, RM10. Saya nampak dalam satu hari tu 4 jam saya berniaga pasar malam tu kan, saya boleh dapat 400. Saya cakap, satu perniagaan yang kata orang patut kita ceburi lah. Jadi bila dah macam tu, saya pun ambil lagi tali pinggang lah, apalah kan. Kat situ saya nampak benda ni makin. Kata orang makin, bukan dia makin drop, dia makin, kalau kau punya manage tu cantik, dia akan jadi naik. Tapi kita nak kena tahulah. Saya mula pun bukan daripada pakai. Jadi kita bila menjual ni, kita perlu gradekan barang. Kita ambil satu bal, kita perlu gradekan barang. Kat situ lah, daripada jalanan lah ni, kita bercakap jalanan, berniaga tepi-tepi jalan, kita cakap jalanan. Kat situ saya belajar, kata orang, macam mana nak grade barang. Daripada barang yang biasa, barang berjenama, yang barang orang-orang high-high, orang-orang kaya pakai. Bundle ni, dia punya peminat, ada satu peminat tega, yang maksudnya dia nak pakai, dia seorang je ada. Yang orang lain yang tak akan sama. Yang saya perhatikan lah dalam scene-scene bundle ni kan. Kat situ, barang-barang tu saya boleh jual harga tinggi. Saya dapat dengan harga RM10 modal. Barang tu saya boleh jual dengan harga 100 lebih, 170. Itu zaman tu kita cakap 7 tahun, 8 tahun lepas lah. Okay, kalau kita cakap sekarang punya harga untuk 2020 ni, harga dia memang kita tak nafikan lah, memang agak menggila. Sebab faktor online ni, kita cakap online lah. Dulu saya berniaga kaki lima ni, kita berniaga jalanan ni, dia punya market tak luas macam sekarang. Kalau macam sekarang kita ada jual grill, kita ada apa, kita ada macam-macam lah. Memang perjalanan hidup saya agak-agak, kita cakap dalam bundle ni memang susah. Kita bukan terus naik. Saya ada ikut satu event, itu momen yang kata orang, momen yang saya tak boleh lupakan lah. Saya jual topi, saya ikut event mancing katnya Endau kalau tak silap. Zaman tu saya bawa topi, orang berniaga mancing kat pantai. Kat pantai dia ada pertandingan mancing pantai tu. Kita nak cari duit ni memang susah masa tu. Saya bawa topi, pergi lalu kat pantai, orang tu mancing pantai, jadi saya bawa topi tu. Saya jual dah macam jual kacang dah. Bang nak topi bang, panah ni bang, RM10, RM5 je bang. Tu kata orang, momen yang kata orang saya tak boleh lupa lah. Saya dengan Umar memang, kita nak bundle ni macam naik tau. Kita nak orang kenal, yang bundle ni bukan sekadar benda-benda barang terpakai, barang terbuang orang tanah. Saya jalankan daripada bawah sampai atas, sampailah kata orang, sekarang ni memang kalau kata sedih, kita sedih lah. Kalau nak kata cerita yang dulu ni, kalau nak kata mengalir mata, memang mengalir lah. Sampai satu tahap saya keluarkan satu buku yang bertajuk Hikayat Baju Terpakai. Ini antara baju-baju dalam ni, antara momen dia, setiap baju ni sebenarnya ada momen dia. Sebab tu kita cakap hikayat. Kita cakap macam Jepun pun, sekarang saya ada buat trip lah. Maksudnya masa saya mula jejak kaki kat Jepun lah. Sebelum tu kita ada nampak daripada kawan saya lah, nama dia Ali. Okay, memang kata orang antara orang yang banyak mengajar saya jugalah bab
ada reti Sabah ke apa ke, dia antara orangnya lah. Saya kena nampak dia berkayuh kat basikal. Saya nampak dia posting kayuh kat basikal, jadi balik tu dia ada bawa beg Tommy. Okey. Beg Tommy yang kata orang memang saya nampak banyak lah. Jadi saya terfikir, saya PM dia, PM dia. Okey, Lee, aku nak PM aku nak combo barang ni lah. Okey, dia kata, Lan, aku tak adalah barang apa ni, semua dah sold. Jadi kat situ saya start perbualan saya lah. Perbualan saya pasal saya tak terus cakap pasal kita nak pergi Jepun ke apa, tak. Masa tu kita cuma cerita, okey Lee, aku nak buat buku sebab aku nak ni lah. Lepas tu dia kata boleh lah. Dah lepas berbual pasal buku, lepas tu dia cakap dengan saya lah. Dia kata, Lan, kau tak nak terfikir ke untuk kau pergi Jepun? Saya cakap dengan dia, kita ni main bandel sama juga macam main kita Afkat ke apa ke. Bila kita dah masuk dalam bidang ni, Jepun adalah antara yang negara yang kita mesti nak jejakkan kaki. Maksudnya kita nak kata orang sampai ke tahap yang kita boleh banggakan lah. Bila dah sampai Jepun ni, kita dapat satu knowledge baru untuk fashion ke apa ke. Memang kita kena pergi Jepun kalau kita dah kata ceburi dalam bidang bandel ni lah. Saya pergi Jepun first kali dengan Ali, dengan lagi seorang member. Saya memodalkan, kita cakap tak banyak lah, tak banyak. Sebab saya pernah tanya dengan orang dululah, okey, memang kita ada impian juga nak pergi Jepun. Ada yang cakap, okey, kau tak ada 50k, kau jangan mimpi lah. Kau batalkan lah niat kau kalau setakat kau ada berapa belas ribu ni. Jadi Ali ni macam satu, nak jadikan cerita dia macam penyelamat tau. Dia datang dengan sinar yang baru kata orang ni. Dia macam datang, okey, dia cerita lah, kita pergi macam gini, modal tak besar, aku kayu basikal pun baru 5,000. Okey, aku cakap, kayu basikal lah, dia kata. Lepas tu dia cakap, jangan kan, sebab kayu basikal ni aku dah buat. Okey, aku tahu dia punya susahnya macam mana, kita tukar plan. Jadi saya tukar plan dengan dia, kita kumpul duit, sewa kereta. Saya sewa kereta kat situ dengan Ali apa, lebih kurang 10 hari 4,000. 4,000. Jadi saya masa pergi dengan dia tu lebih kurang 2 minggu. First saya keluar modal untuk cari barang kat Jepun tu. Saya pergi sana, saya tak fikir untuk cari barang lah. Kita nak cari ilmu je. Saya bawa duit lebih kurang dalam 18 ke 16,000 kalau tak silap. 16,000. Tak termasuklah kos yang sewa yang kereta tu kita dah bayar dulu. Sebelum sampai Jepun kita dah bayar dulu. Saya jejak kaki kat Jepun tu memang saya bawa 16,000. Itu pun saya punya modal betul-betul cuma 8,000. 8,000 ke 10,000 saja kalau tak silap. Lebih saya pinjam dengan kawan. Okey, ada kawan bagi, nama dia Ramli lah. Ramli tu memang itu yang bestnya saya ni, hidup saya ni dikelilingi kawan-kawan yang positif. Tu kata orang, kau nak berjaya bila kau ada kawan-kawan yang positif, kau akan jadi positif. Sebab tu sebenarnya kawan pun mempengaruhi apa-apa kejayaan kau sebenarnya. Termasuklah orang rumah ke apa, tapi kalau buat kawan juga mempengaruhi kejayaan kau. Kalau kau ada dalam situasi, dalam kelompok kawan yang tak boleh pakai, memang tak boleh pakai orang cakap kan. Tapi dalam kelompok ni, kawan-kawan saya semua kata orang bagus-bagus lah. Okey, saya pinjam dia duit. Sampai Jepun memang saya ada 16,000. Saya tak terfikir langsung nak cek barang. Saya datang, jalan. Masa tu, zaman tu saya tidur dalam kereta. Kita tak ada rumah, tak ada apa. Sampai tidur dalam kereta, masak dalam kereta kat Jepun tu. Jadi kita jalan. Kita jumpa beg. Saya cakap beg murah, beg Gigori, beg LV. Yang orang tahulah, budak-budak bandar ni semua tahu beg Gigori, beg Porter apa. Saya terkejut, harga dia dalam RM20. Jadi saya cakap, kenapa saya tak ambil? Kan? Kenapa sedangkan kat Malaysia pun harga dia boleh jual sampai 100.5, 800, yang ada model sampai 800 untuk Gigori. Kalau kita cakap model-model yang floral apa semua, King Floral sampai 800. Saya modal dalam RM20, paling mahal pun 100.5. Kat situ saya nampak benda ni, kata orang macam satu benda yang memang boleh buat perniagaan lah. Saya bawa balik, okey, dah start saya cek barang tu kat Jepun tu. Memang saya habis 16,000. 16,000 tu saya balik, saya menjual secara live lah. Dalam masa seminggu saya dapat balik modal saya. 16,000 tu saya dapat balik dan saya tak fikir panjang. Barang masa tu banyak lagi, memang banyak. Ini cerita masa tu belum ada kedai lagi. Saya balik ni saya dah terfikir, barang aku banyak, aku dah boleh naik Jepun lagi. Kenapa aku tak buka kedai? Sebab kalau aku letak kat dalam rumah je, barang aku tak jadi apa. Jadi aku perlukan satu kedai. Itu yang jadi saya cari kedai. Barang yang tak habis tu saya masuk kedai. Dulu kedai saya kecil je, 20-20. 10 kali 20. Memang kecil lah. Separuh daripada kedai ni, kecil lagi dia. Jadi saya masuk. Lepas tu jadi ada kes kedai tu memang ada problem sikit. Rezeki saya kat sini lah. Saya masuk barang, saya naik Jepun. Saya modal lagi kecil. Yang kedua saya modal lagi kecil. Dalam 12 ke 13,000. Barang saya ada lagi. Saya naik, saya balik, saya menjual. 2 hari 3 hari saya dah balik modal. Barang yang lebih-lebih tu saya biarkan, tinggal, saya naik lagi. Makin lama barang kedai saya makin bertambah. Saya boleh cakap, okey, dalam kedai ni saya boleh cakap 100% tinggal untung saya. Kalau saya kata lelong pun harga saya boleh bagi diskaun 50%. 100% satu kedai ni semua tinggal gaji saya. Daripada modal yang saya mula-mula naik tu 16,000,
Atau hutang kita, hutang member tu. Jadi member punya hutang pun kita dah settle apa semua. Jadi benda tu kita nampak. Kalau kau pandai manage, insya-Allah benda ni boleh. Tapi macam mana kau nak kalau kau tak pandai pun kau kena cari orang yang boleh guide kau untuk manage benda ni. Sebab tu macam saya ada buat trip pergi Jepun. Sebab atas pengalaman saya sendiri, mula-mula sendiri dulu saya nak naik Jepun, orang cakap okey kau tak ada 50,000 kau tak payah cerita pasal Jepun. Okey, jadi saya buktikan pada dia orang yang kau cuma berbekalkan 3,000 satu kepala lah kita ambil satu orang 3,000 kau boleh pergi Jepun. Memang saya buat. Dan yang rata-rata yang ikut saya semua dalam 2-3 bulan. Maknanya kau belum ada knowledge sangat. Tapi kita ajar dia orang dah pergi Jepun 4 kali 5 kali. Kita guide dia dan kita guide dia sampai dia pandai. Kalau dia kata okey kau tak tahu kau tanya. Kita nampak benda tu, kita nak maksudnya orang-orang baru ni lah. Kebanyakan yang saya bawa umurnya dalam 20-an. 23, 24. Yang kita cakap memang sangat muda. Yang kita cakap kau patut katanya cari benda lain lagi lah. Yang orang akan fikir, alah meniaga ni tak ada masa depan lah. Kalau bandel ni tak ada masa depan. Tak ada kata orang, kau tak boleh kata orang pergi jauh lah. Tak. Sebenarnya perniagaan bandel ni, kalau kita cakap pasal manage ni, kalau kau pandai manage, akan boleh buat kau berjaya. Macam saya keluarkan satu buku ni. Buku ni banyak barang yang saya dapat, baju-baju daripada Jepun. Dan dalam ni ada cerita-cerita. Memang perbualan kita orang yang mana kat Jepun.